Dia lahir pada kitanya, pada orang masa tu, ialah kelahiran seorang putera yang ayah tu tak ada. Hanya pun ada datuk dapat darah. Ayah tak ada. Semua ni ialah Allah hantu. Tak ada pilih ayah. Ayah pergi dulu, baru lahir. Duduk tak ada amannya molek dengan mak mati. Nyampe kau di situ. Tu pula tak ada nak bui lama. Ninggal pula. Nyampe kau di pot darah. Pot darah pula ramai nak. Tak ada lah kata nak supui sopa. Tok dia nak supui supaya dia. Tapi dia beri perhatian kepada Rasulullah SAW. Jadi, ni semua ni tuan-tuan Allah hantu. Hantu. Bagaimana Rasulullah SAW daripada kecil sampai besar tak ada nak manja dengan ibu bapa sebagaimana kawan-kawan yang lain. Kerana itulah Rasulullah SAW hidup sebagai anak yatim, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa ammal yatima wa ammat sa'ila fala tamham wa ammal yatim. Itu ayat yang dari surah Al-Tuhan. Kadang-kadang tak ingat. Tak apalah. Baik tuan-tuan. Jadi kita lihat sini Allah Subhanahu Wa Taala proses latih baginda sehingga Rasulullah SAW kata, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Allah didik aku sehingga budi pekerti aku ni jadi mulia. Tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Dulu sebelum ni hanya ada setahun orang guna hak suhu, iaitulah tahun miladi, iaitu ambil tarikh Nabi Musa, Nabi Isa beranak. Kemudian orang Arab yang tidak suhu dengan tarikh itu. Kerana itulah dia tidak gunalah mana. Dia panggil apa? Tahu gajah. Kat gajah ni tidak ada mana di negeri Arab. Orang ramai jadi mereka. Ini ialah berlaku kerana peristiwa serangan tentera bergajah untuk merobohkan Kaabah. Secara ringkasnya ceritanya Abrahah al-Asram, seorang raja di Yaman. Dia lihat dia sebagai seorang raja, dia nak maju negeri dia. Dan dia lihat negeri-negeri sekitar. Salah satu tempat hak peliknya ialah orang Arab tiap musim haji dia akan pergi ke Mekah. Sedangkan Mekah ni bukan tempat laluan perdagangan. Dia luar daripada petak perdagangan. Orang tak pergilah main-main dagang situ. Tapi setiap tahun dia pun tengok untuk orang pergi juga ke Yaman, dia buat kampung kata. Dia bila kampung? Harap-harap apabila ada kampung ni, orang tak pergilah Mekah. Maka dia pun sama telah perjalanan ke apa ni dalam perdagangan. Setelah bina kampung isytihar, buat promosi macam-macam, orang tak pergi juga. Orang nak pergi ke Mekah juga. Dia pun memikir satu cara lain, iaitulah nak tak nak kena butuhkan. Kerana itulah dia buat betul satu angkatan tentera yang hebat, yang besar, yang menggunakan gajah, dan gajah pun dia beri nama Mahmud. Nama sepuluh nama okey. Biar dia lah, kita baca sejarah lagu itu kan. Dia sebut. Nah, ni kan sejarah. Mereka hanya pergi ke Mekah dengan bala tentera yang besar, dengan gajah ni, dan berimpun ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan besok pergi Nu'al Tani nampak kawasan dan satu lagi nak segar ni nampak orang Mekah nak tak silang ialah mana sinyal kita mari dengan tentera berderu-deru ni hebat mari ni. Orang Mekah ni tidak nak berlalu. Tak ada orang gila awal, tak ada orang ditanya ke apa. Dia duduk lama, dia tengok nama ni tak siap lawan ke lagu mana. Dia ambil unta Abu Talib, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ada unta, ketua kabilah, dia ambil. Dia tahan unta. Kawan dia apabila tahan unta dia pergi jumpa dengan Abraham.
Apabila jumpa dengan Abraham, kita jumpa dia kata demo mari kahwin tu demo mari. Demo mari nak apa? Nak kira mana? Nak damai mana? Kahwin ni hari ni dengan tentera ni nak foto kamu. Baitullah dia. Abu Talib kata, mari ni bukan kira demo nak foto, demo nak buat wala ke Kaabah. Tu, amo tak cara, itu soalan. Amo mari ni nak minta kelik untuk apa dia berikan. Oh dia kata, ni orang pelik orang dah bagi segala rumah dia. Dia minta untuk tak ada kawasan tu kamu apa semua dia mana bayar. Apa nak segala? Dia kata, ana rabbul ibil walil bait rabbu yahbi. Amo tu yang betul. Rumah tu, ada mana segala tu, dia ada tuan dia boleh tuan jaga dia. Walil bait rabbu yahbi. Baitullah tu ada tuan dia. Dia jaga, apa tak payah jaga. Itu keyakinan Abdul Muttalib. Dia kata kalau aku ambil Abdul Muttalib tu, kau tu aku belajar dah tu. Lepas tu Abdul Muttalib bila dia kata kita bunuh bagi tu alat ke bukit ni. Biar orang tu dia nak buat lagu mana, Allah pandanglah jaga bukit. Kerana itulah apabila dia siap sedia nak segar ni, maka dia hala pada hak gajah yang pertama duduk depan tu, hala lagi nak kena tadgih. Nak tahu bagian ni muka gajah ni boleh jalan tak boleh jalan, hala lagi rugi, hala lagi tadgih, hala lagi apa tadgih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu abang. Kalau kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat tu tuan-tuan ialah ayat cerita buruk ababil ni dia buat turun, dia buat ambil apa ni tanah atau batu masih kecil lah pandangan dia tu. Apabila dia jatuh pasir ni, anak batu kita panggil kena atas kuda ke, kena atas unta ke, hak tentera kena atas orang ke, kecil matikan. Sebab tak boleh makan dulu. Tak ambil mak. Mati situ lah. Itu tuan-tuan. Kerana tu Baitullah atau Baitullah ni Allah suruh buat dia jaga. Kalau dia tak jaga apa? Tak ada masalah. Jadi pada tahun itulah Rasulullah SAW dilahir dan diputerakan, dan 10 tahun itu tahun kaji. Itulah cerita cara mereka. Betul sekalian, apabila Rasulullah SAW hidup, Rasulullah dijaga, dididik dengan sebaik-baiknya oleh keluarganya, daripada ayah, daripada mak, kepada tok, kepada pak dara, sehinggalah kahwin. Sehingga terkenal dengan akhlak yang mulia sebelum jadi Nabi, iaitulah dengan disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Al-Amin, orang amanah. Allah Subhanahu Wa Taala letak Rasulullah di Mekah dengan nama Al-Amin sebagai persediaan untuk menerima Al-Amin di langit. Iaitu siapa dia? Jibril Al-Amin. Jibril pun Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Jadi hak langit tu dengan hak bumi sama-sama amin. Kerana itulah apabila Jibril bagi wahyu ke Rasulullah, ajaran-ajaran daripada Allah diambil daripada Allah, tak ruak, tak tumpah, sebanyak itulah dia ambil. Hak dia nyapa sebanyak itulah kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun nyapa sebanyak itu juga kepada masyarakat. Itu nama Al-Amin. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat apabila Rasulullah SAW mula menyeru manusia ke jalan Allah, dia seru ke jalan Allah ni tidak ambil dengan cara-cara hak orang buat. Cara-cara macam-macam orang buat. Dan kalau kita tengok orang muka ni, ada ramai orang susah, orang miskin, ada hamba orang, ada orang yang kena zalim, macam-macam orang ada. Rasulullah boleh guna, dia nak panggil orang susah, orang miskin, mari kita pakat wipo, kita lawan orang kaya. Kita ulang gitu. Rakyat hak kena zalim, ramai hak kena zalim, dia boleh kata, tuan-tuan semua hak kena zalim ni, hak kena buat nyaya ni, mari kita pakat lawan orang hak buat zalim kita.
Cara Rasulullah buat ni, ia sebagaimana cara yang telah dibuat oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Itu cara yang benar sebagaimana dibuat oleh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi taghut. Nampak payah? Payah nama lain. Tapi kat sinilah bagai yang kemar, bagai yang betul, asal yang kena bukan sahaja Rasulullah buat, tapi semua Nabi-Nabi yang terdahulu memulakan ajak orang supaya mengabdikan diri kepada Allah. Susah sini dulu. Dan apabila susah sini, orang lain tu akan tunggu punggung. Kalau tak susah sini, maka dia tidak akan susah. Kerana itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lapar kuasa dengan memulihkan kerajaan yang ada. Tak, tak buat gitu. Kalau boleh pun lewat apa? Kalau orang ni boleh dulu, coba buka kan? Tak ada makna. Kerana itulah kita tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mula dengan mengajak orang kepada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam letak di kepala, iaitulah kita ni ada Tuhan dan kita semua. Semua orang mengaku ada Tuhan je. Tak ada orang tak mengaku ada Tuhan, kecuali orang yang pelik-pelik. Semua orang mengaku ada Tuhan. Dan kerana itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajak orang mari menyembah Allah. Nah, buktinya semua orang mengaku ada Tuhan ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi tanya siapa yang buat langit, siapa yang buat bumi, siapa yang buat turun hujan, siapa yang buat tumbuh-tumbuhan, siapa yang buat demo sendiri. Semua orang jawab Allah. Dan apabila Allah jumpa, Allah buat turun hujan, Allah buat bumi, orang kita makan buat dia, orang kita hidup bukan dia buat belakang, maka sepatutnya kita semua dia. Bagaimana mudah fikir. Kerana Rasulullah ajak orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ni hak dia letak pertama. Dia tak mari apa ni lagu mana nak semaya, lagu mana nak puasa, mak lambat. Kemudian orang tak beriman dengan Allah ni tidak akan semaya. Orang tidak beriman dengan Allah dia tidak akan puasa. Kerana beriman ni asasnya kepada segala-galanya. Jadi sinilah tuan-tuan, kita nak tengok pertentangan antara orang dengan Rasulullah ni ialah tentang mana? Tentang beriman kepada Allah.